Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita bersama dengan seorang usahawanan dalam bidang awal kanak-kanak, dan di sini saya sangat berterima kasih kerana sudi untuk bersama pada hari ini untuk ditemu bual. Untuk permulaannya, boleh tuan perkenalkan nama taska, lokasi serta tempoh taska tuan ini beroperasi? Okey, taska yang kamu buka ialah Bani Hope Child Care Center, beralamat di Taman Seri Mawang, Kuaran lah, dan taska itu sudah beroperasi sejak Januari 2025 tahun lalu. Januari 2024, maaf. Jadi dia sekarang pada kurang 2 tahun 6 bulan sudahlah. Ya, baik. Soalan seterusnya, boleh tuan ceritakan sedikit latar belakang tuan seperti umur, tahap pendidikan, pengalaman dan minat dalam bidang ini? Okey, apa pertama? Pertama, umur. Umur, nama. Nama dan umur. Okey, nama saya Erizan Dikel, umur pada tahun ini genap 35 tahun. Ada ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Telah bekerja dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak sejak tahun 2019 sehinggalah sekarang lah. Okey. Seterusnya, saya ingin bertanya, bagaimana idea untuk memulakan perniagaan ini muncul? Adakah terdapat inspirasi tertentu? Okay, idea ini muncul sejak tahun 2023 lah. Saya dan rakan-rakan berhasrat untuk buka satu institusi penjagaan kanak-kanak yang mana coba untuk meneroka gabungan antara taskah yang berorientasikan permata dan juga taskah child care center yang bertemakan barat lah, macam Montessori. Kami mahu memfokuskan kepada penjagaan taskah yang walaupun masih lagi dalam laluan ataupun masih lagi mengikut permata punya program, tetapi kita mahu kembangkan lagi potensi taskah ataupun child care yang bertemakan luar negara. Jadi pada tahun 2024 saya dan rakan-rakan kami telah mulakan usaha untuk membuka lah dalam keadaan yang sebegitu, mengapa tuan masih memilih untuk terus terlibat dalam bidang awal kanak-kanak ini? Saya memang suka bergerak, jadi memandangkan degree saya dalam bidang kanak-kanak, dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Jadi saya kata kenapa tidak saya kembangkan ataupun pergunakan apa pengetahuan yang saya ada untuk coba untuk usahakan taska yang dengan brand kami sendirilah, bukan mengikut franchise ataupun taska-taska yang dia ada identity lain macam Smart Kids, macam Dental Caliph, dia akan franchise. Kami mau punya brand sendiri sebab kami percaya kami mahukan sesuatu yang lain lah, dan oleh atas dorongan rakan-rakan, atas persetujuan rakan-rakan, sebab itulah kami
dan saya lah teruskan membuka Taska. Okey, untuk memulakan perniagaan ini mesti ada dia punya proses kan, proses macam mana persediaan. Jadi boleh Tuan kongsikan macam mana persediaan sepanjang untuk membuka Taska? Okey, persediaan pembuka Taska ini beratlah, sebab walaupun kita sudah ada asas cara untuk membuka itu, kita ada belajar dekat universiti, tetapi pada realitinya di tempat yang kita pilih itu semua itu bukan mudah lah. Contohnya macam yang pertama, yang paling susah yang kami hadapi masa itu adalah berkenaan dengan pelukisan pelan. Jadi pelan Taska itu kena dilukis semula oleh arsitek yang berleset, dan kemudian pelan itulah yang akan dihantar kepada Jabatan Bomba Cawangan ataupun Jabatan Bomba Negeri lah untuk memeriksa ataupun untuk memohon surat OC ataupun dalam bahasa Melayunya surat kebenaran menduduki bangunan lah, kebenaran menduduki premis. Sebab dalam permohonan perlesenan, surat kebenaran menduduki premis ini wajib ada. Kalau tidak, premis ini tidak akan dibenarkan untuk beroperasi lah. Kemudian lain yang kami hadapi juga adalah budget lah. Jadi kami pun kena cari company yang sesuai, yang affordable. Jadi itu cabaran juga kepada kami. Dan selain itu kami punya masalah juga adalah dari segi permohonan OC itu sendirilah, sebab perkara ini bukan diurus oleh arsitek, melainkan kalau kita menggunakan khidmat arsitek yang mengenakan charge yang mahal, dia akan bantu daripada segi pelukisan pelan sampailah kepada kelulusan ataupun permohonan OC itu selesai. Tapi kami tidak, kami buat dari awal sendirilah, maksudnya permohonan OC itu pun saya yang naik ke Jabatan Bomba Negeri untuk memohon sendiri. Jadi itu bagi saya cabaran juga lah. Okay. Jadi sebelum membuka Taska pun kita sudah tahu macam mana dia punya cabaran dan risiko. Dan di sini pula saya ingin bertanya, selepas pembukaan Taska tersebut, apakah risiko dan cabaran yang dihadapi dan bagaimana cara Tuan untuk mengatasinya? Okey, semasa Taska sudah beroperasi, antara risiko yang kami hadapi ataupun cabaran yang kami hadapi adalah customer lah. Kalau tidak pandai buat marketing, customer pun tak tahu kewujudan Taska. Jadi itu antara cabaran. Selain itu, daripada itu, cabaran yang kami hadapi juga adalah pengurusan staf lah. Sebab Taska yang baru beroperasi ini biasanya profit masih lagi negatif, biasanya memang negatif. Jadi yang kami mampu buat, yang kami telah hadap adalah untuk memastikan staf itu masih lagi bekerja dengan kami. Kami memang totally profit ataupun proceed daripada yuran-yuran itu memang kami laburkan kepada staf lah, maksudnya pembayaran gaji dan sebagainya, supaya kami dapat pastikan Taska itu masih kekal beroperasi dan staf itu kekal sih bekerja lah. Jadi itu antara cabaran yang kami lalui semasa Taska ini sudah beroperasi.
Okey, seterusnya sepanjang Taska ini beroperasi, adakah Tuan pernah mendapatkan sebarang bantuan atau bimbingan dalam perkembangan Taska ini? Um, Setakat ini belum ada lagi bantuan daripada luar. Setakat ini kami menggunakan duit simpanan sendirilah. Jadi itu adalah dari segi teknis lah, tetapi bantuan dari segi dari segi informasi ataupun konsultasi itu ada kami dapatkan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada juga kami dapatkan daripada pengusaha Taska, ada beberapa pengusaha Taska yang telah kami hubungi untuk bertanyakan tentang apa yang kami mau, yang kami tak tahu untuk buatlah, terutamanya dari segi pengurusan perlesenan mosi hari itu. Okey. Taska Tuan sekarang masih baru beroperasi dalam beberapa bulan kan? Ya, tahun. Maaf ya. Jadi untuk di masa hadapan, apa perancangan Tuan untuk memperkembangkan lagi Taska ini? Pada masa akan datang, kami merancang untuk buka cawangan lain di daerah lain lah. Buat masa sekarang, tujuan kami adalah untuk membiasakan diri mencari pengalaman untuk mengurus Taska dengan baik dahulu, belajar apa yang kita belajar secara praktikal, apa yang kita dulu belajar secara teori. Jadi bila kami sudah confident dan bila kita ada keuangan yang mencukupi, kami punya perancangan adalah untuk membuka cawangan lain di daerah yang lain. Dan selain daripada itu, kami juga merancang untuk meningkatkan kualiti Taska kami, branding kami, mungkin membawa ataupun mencalon, mungkin dalam masa 2 tahun ataupun 5 tahun akan datang, mencalonkan kami punya branding ini pada institusi branding Malaysia, macam institusi branding yang diiktiraf di Malaysia lah, supaya kami punya Taska ini dikenali ramai dan diakui oleh pakar-pakar. Itu perancangan kami dalam masa 2 hingga 5 tahun akan datang. Okey, untuk untuk yang terakhir, apakah nasihat yang Tuan boleh bagi kepada usahawan muda yang ingin menceburi dalam bidang ini? Nasihat daripada saya, sebelum membuka Taska, saya cadangkan ataupun nasihat kepada saya, fikirlah semasak-masak dahulu, sebab cabaran bukan Taska ini dia banyak akan habiskan mental dan juga adalah fisikal juga. Tapi terutamanya dia akan uji kita dari segi mental lah. Cabaran-cabaran yang sangat banyak, penat untuk urus benda yang kemudiannya salah, paksa ulang balik. Mental itulah yang pengusaha Taska ini kena ada. Ketahanan mental itu kalau tidak ada, kita punya usaha akan jadi sia-sia lah. Dan kemudian saya cadangkan juga kepada usahawan yang berhasrat membuka Taska untuk mengumpul ataupun memiliki sumber keuangan yang banyak dulu, bukan yang ngam-ngam, supaya pembukaan Taska itu urusan-urusan dia dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar lah. Dan kemudiannya saya katakan ataupun nasihat saya ialah kamu betul sebagai pengusaha Taska, sebelum membuka Taska, pastikan kita membina jaringan ataupun kontak dengan orang-orang yang betul. Contohnya macam
mengenali arsitek yang betul, mengenali pegawai-pegawai di bagian Jabatan Kebijakan Masyarakat ataupun bagian Majelis Daerah, bagian KKM, bagian Jabatan Bomba dan sebagainya. Sebab mereka ini semua lah yang akan membantu kita untuk melengkapkan dokumen yang diperlukan dalam perlesenan lah. Jadi kita punya connection ini, networking kita ini sangat-sangat penting. Kemudian saya yang terakhir yang adalah task yang kita bukan adalah task yang betul-betul menjaga kualitas lah, sebab kita sebagai pengusaha ini sebenarnya berhadapan dengan risiko reputasi ya. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik dalam servis penjagaan, maka kita punya reputasi dalam industri tercela, tercemar. Jadi itulah antara nasihat yang saya boleh sampaikan kepada usahawan yang mahu mencoba membuka taska. Oke, sini kita sudah dengar dari macam mana dia punya dan kita punya inspirasi keluar macam mana permulaan sebelum pembukaan taska tersebut, selepas pembukaan macam mana dia punya risiko. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna ini, dan saya ingin mengucapkan semoga taska Tuan yang ulakan terus maju untuk di masa akan datang. Oke, sekian, terima kasih.